Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam ahli jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Dan InsyaAllah pada malam ni kita akan teruskan kitab kita Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Pada hadis berikutnya, hadis yang ke-46, Nabi SAW mengajar orang yang tiada mengerjakan sembahyang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida fadakhala rajulun fasalla ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق نبيا فما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد ثم تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi bahwasanya Nabi SAW masuk ke masjid, maka masuk pula seorang lelaki lalu bersembahyang. Kemudian ia datang, maka ia mengucap salam kepada Nabi SAW. Lalu dijawabnya, kembalilah engkau, maka sembahyanglah engkau, kerana bahwasanya engkau tiada sembahyang. Hadis ni tuan-tuan adalah hadis yang sangat masyhur dan sangat penting untuk membincangkan beberapa benda-benda berkaitan dengan hukum fiqh. Itu adalah rukun-rukun sembahyang. Hadis ini disebut sebagai hadis musi'us salah, hadis orang yang sembahyang dalam keadaan tercela, atau orang yang rosak sembahyang dia, orang yang tak betul sembahyang dia. Nabi SAW satu hari duduk di masjid, maka datang seorang lelaki, dia masuk, dia sembahyang. Habis dia sembahyang, dia masa balik, dia tengok sahabat Nabi SAW dan Rasulullah pun duduk ada. Maka dia pun bagi salam dekat Nabi SAW. Kemudian Nabi kata kat dia, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kalau bahasa kita, ni hang pi sembahyang balik. Yang tadi tu tak kira tak sembahyang. Pi sembahyang balik, yang tadi tu kira tak sembahyang. Nabi kata kat dia. Dan Nabi kata, takkan dia nak melawan. Dia pun pi, dia sembahyang sekali lagi. Sembahyang habis sekali lagi, dia mai pada Nabi SAW. Nabi kata kat dia, dia bagi salam sekali lagi kat Nabi. Maka Nabi kata kat dia, pilah sembahyang. Yang tadi tu kira tak jadi sembahyang. Tu bukan sembahyang. Macam tu bukan sembahyang. 2 kali dah kena. Kali ketiga jadi yang sama, dia pun sembahyang, dia mai duduk, dia pun bagi salam, dia tak duduk, dia bagi salam. Nabi kata pi sembahyang sekali, yang tu tak sembahyang. Kemudian dia terus kata
Walladhi ba'atha bil haqqi nabiyyan fama ahsanu ghairahu fa'allimni. Wahai Rasulullah SAW, demi yang telah membangkitkan kamu dengan kebenaran, inilah paling maksimum aku boleh semayang paling baik. Aku dah tak tahu nak semayang macam mana dah, aku pun tak tahu apa salah aku. Fa'allimni, ajarkan pada aku sembahyang tu macam mana. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ramai tak di kalangan kita yang ada macam ni? Ada lah tuan-tuan, ramai. Dan kita pun tak tahu sembahyang kita betul ke tak betul. Kita duk ingat selama ni sembahyang kita betul dah. Rupanya ada beberapa benda yang dalam sembahyang kita menyebabkan sembahyang kita jadi tak sah atau tak diterima, atau senang kita habaq, kita bukan di dalam kategori orang sembahyang. Boleh jadi tuan-tuan kita mai sembahyang berjemaah, duduk belakang tok imam, isteri kita tahu kita sembahyang, jiran kita tahu kita kaki masjid, kaki surau, makruf di kalangan orang kita memang orang yang jenis mai sembahyang, jenis kaki sembahyang. Tapi alangkah ruginya kita tidak tersenarai di kalangan orang yang sembahyang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ruginya kita duk ingat kita sembahyang tiap-tiap hari. Rupanya sembahyang, cara sembahyang kita tu, dia boleh jadi kita tak sembahyang, boleh jadi kita punya sembahyang rosak, boleh jadi sembahyang kita jadi tak betul. Rugi tak tuan-tuan? Rugi. Puluhan tahun kita duk sembahyang, tapi ada benda-benda minor mistake kita, atau boleh jadi major mistake kita, menyebabkan sembahyang kita mardudun, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Laki tadi tu dia sembahyang tu apa dia kata, fama ahsanu ghairahu, aku tak tahu dah nak sembahyang macam mana lebih elok pada ni. Yang ni kira paling champion, aku boleh sembahyang paling elok boleh sembahyang, tapi sembahyang aku gagal di sisi pandangan Allah Ta'ala, Allah dan Rasulnya lah. Maka Nabi SAW ajak pada dia, idza qumta ila salah fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Apabila kamu nak sembahyang, kamu takbir, kemudian kamu bacalah apa yang kamu rasa mudah daripada Al-Quran. Hadis ini disyarahkan oleh hadis yang lain, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maknanya sejurus selepas hang takbir, hang mesti baca surah Fatihah yang menjadi rukun dalam sembahyang. Kemudian kita sambung hadis ni, iqra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Hang bacalah apa yang hang rasa mudah daripada Quran, hang baca. Maknanya selepas daripada Fatihah, hang boleh baca apa-apa surah yang hang rasa nak baca, boleh baca. Adapun pilihan untuk membaca surah Fatihah sabit daripada hadis yang lain, maka Fatihah tu mesti dibaca di dalam sembahyang. Adapun surah lain kita rasa mudah, surah Al-Ikhlas kita boleh baca, kita baca Ad-Duha boleh, kita hafal Quran nak baca surah apa, berapa banyak ayat, itu atas kemampuan dan kemudahan kita. Tapi bila kita bincang bab kita jadi imam tu semua bab lain lah. Ni kita sembahyang seorang, kita nak baca apa-apa surah yang mudah kita boleh baca. Thumma rka' hatta tatma'inna raqi'an. Kemudian hendaklah kamu rukuk sehingga kamu tama'ninah, bertenang dalam rukuk kamu. Apa makna tama'ninah? Tama'ninah ni berhenti sebentar. Maknanya bila kita sembahyang, kita tak boleh sembahyang top speed macam tu. Cap, 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 cap. Tak boleh sembahyang macam tu. Sembahyang macam tu nama dia sembahyang bungkuih. Bungkuih.com, ikat tepi. Sembahyang kita tak kira. Sebab tama'ninah tu dia termasuk di dalam rukun. Kalau tuan-tuan ngaji kitab-kitab fiqh, rukun sembahyang ada 13. Sebab apa dia tulis 13? Sebab dia tulis sujud serta tama'ninah, rukuk serta tama'ninah. Kalau tuan-tuan mengaji kitab-kitab fiqh Syafi'i yang lain, contohnya Kifayatul Akhyar, dia menyenaraikan rukun sembahyang ada 18. Pelik ustaz, kami tak pernah dengar. Sebab apa jadi 18? Sebab rukuk dia nombor, katalah rukuk nombor 7. Nombor 8 dia bubuh kat bawah tu tama'ninah. Maknanya dia pecah tama'ninah, tubuh macam satu rukun yang asing.
bagi menunjukkan betapa pentingnya tamak-ninah dalam semayang. Tamak-ninah tu maksud dia apa? Bertenang dalam semayang. Semayang tak boleh kelang kabut. Semayang tak boleh cincai. Kita tak boleh kata, janji aku semayang, tu pun mujuk aku semayang. Tak boleh. Istilah tu tak boleh guna untuk semayang. Kerana kita ibadah tak boleh cincai atau melepaskan batuk di tangga tu, kita tak boleh. Buat alai balas semayang macam tu tak boleh. Kerana semayang ni dia ada qualification dia tu. Kelayakan. Boleh diterima atau tak boleh diterima. Kalau semayang hang elok, semayang tu akan doa kebaikan untuk kita. Dan semayang tu ada power untuk cegah kemungkaran. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang tu boleh mencegah fahsya dan mungkar. Semayang yang betul ini dia ada power dia apa? Semayang yang betul itu boleh memurahkan rezeki kita. Sabit daripada surah Taha, kata Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Suruh anak beranak hangpa semayang dan tekun sabar apabila kamu menyuruh mereka suruh semayang. Kami tak pernah minta rezeki kat hangpa, kami yang bagi rezeki kat hangpa. Seolah-olah Allah related, Allah sambung ayat semayang dengan rezeki. Kata para ahli ulama, dengan sembahyang yang tepat dan betul dan elok, dia ada kuasa untuk memudah dan memurahkan rezeki orang. Tapi kualiti sembahyang kena betul lah tuan-tuan. Macam mana nak betul ni? Nabi ajak pada kita, sembahyang tu macam mana mula-mula dia adalah apa? Tamak-ninah tu kena ada. Semua benda-benda yang boleh menyebabkan sembahyang kita jadi kelang kabut, diarahkan oleh syarak, kita elakkan benda tu. Contoh, tuan-tuan nak semayang tapi kita nak terkentut. Boleh tak kita semayang dalam keadaan terkentut tu? Makruh nama dia. Menahan kentut. Makruh menahan dia nak buang air besar. Makruh menghukum dia menahan air kencing. Nak terkencing sangat dah, semayang juga takbir semayang tu. Lebih rosak semayang, dia terasa nak kencing tu tapi taklah besar sangat, biasalah tapi boleh tahan, okey lagi. Tapi sampai semayang tu dah hilang dah, teringat ke kencing saja. Takbir semayang ni bila dia ni nak habis ni jadi kelang kabut, jadi marah tu imam baca panjang. Sembahyang itu makruh. Totally hilang dia punya fokus kita dalam semayang. Tak apa, berhenti dulu. Atau jangan takbir lagi, pergi tandas, bagi selesai dulu, main pelan-pelan. Walaupun terlambat satu rakaat, tak apa. Sebab nak buat macam mana kita nak pergi tandas? Lagi, apa dia? Nabi SAW, apabila Nabi sembahyang berjemaah, Nabi jadi imam, bila Nabi dengar buka as-sabi, tangisan kanak-kanak, apa Nabi akan buat? Nabi akan ringkaskan sembahyang. Kerana sembahyang dalam keadaan mendengar tangisan baby akan menyebabkan dua orang tak boleh sembahyang dengan elok, dua golongan. Satu mak dia rasa albilah, mak anak aku duk menangis kelang kabut lah, dia nak sembahyang pun tak selesa. Yang nombor dua tak selesa ni siapa dia? Jemaah yang ramai-ramai inilah. Jemaah yang ramai-ramai sembahyang dalam keadaan baby duk menangis, kita pun duk marah ke mak dia lah, apalah sembahyang tak betul lah apa semua. Maka banyak golongan yang sembahyang dia boleh terganggu. Gangguan dalam sembahyang sehingga menghilangkan fokus itu ditunjukkan oleh Nabi SAW supaya Nabi meringkaskan sembahyang supaya jangan ada unsur ganggu. Termasuk juga Nabi ajak kita apa dia? Jangan lari ketika ada iqamah. Makruh hukum dia lari. Masjid kita ni besar tuan-tuan. Daripada kita ambil uduk tu nak main kat sini, kalau tu imam baca li'ila fi Quraisy boleh masbuk satu rakaat tu. Jauh tu, bukan dekat tu. Sini pun sama, nak ambil uduk sini jauh. Jadi tuan-tuan dah ambil uduk di situ, tok imam duk baca apa di sini? Contohlah tok imam baca apa? Idza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Kita duduk belakang, baru buka pintu, kita pun lari kecuk-kecak. Apa tu kecuk-kecak tu? Kunci di poket dia bunyi,
dengan handset, dengan scanner segala macam, mak nikah ni bunyi poket tu takbir mai Allahu Akbar, dalam keadaan dapat apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Kita pun dapat Allahu Akbar, rukuk. Tapi rukuk kita tu macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Mengah tu nak hilang, kurang-kurang 2 rakaat baru dia hilang. Boleh tak fokus dalam sembahyang? Tak boleh fokus. Dia jadi mengah. Maka makruh. Kata Nabi SAW, ma fatakum fa'atimu, ma adraktum fasallu, wa ma fatakum fa'atimu. Apa yang hampa dapat, hampa sembahyang lah, tak payah kelang kabut ke tu. Hang jalan mai. Hang dapat rakaat pertama, hang ambil rakaat tu. Hang dapat rakaat ketiga, hang sembahyanglah rakaat 3 dan keempat. Wa ma fatakum fa'atimu. Mana-mana yang hampa terlepas, hampa sambunglah kemudian, bagi cukup 3 dan 4. Tak payah lari dalam sembahyang. Sebab apa tak boleh lari? Sebab boleh menyebabkan kita punya ciri-ciri khusyuk kita atau fokus dalam sembahyang kita jadi hilang. Ni semua cerita sebelum sembahyang. Maka dalam sembahyang pun kena jaga bagi elok. Antara paling besar sekali adalah tamak-ninah. Tamak-ninah ni saya bagi tahu dekat tuan-tuan, ketika rukuk satu dah. Banyak tuan-tuan ni kita buat live ni, saya tunjuk tangan ni. Tuan-tuan pun boleh tengok juga. Bila kita rukuk, saya tengok kadang-kadang orang sembahyang dia tak tamak-ninah ni macam mana? Dia apa? Dia rukuk kan? Tapi dia bergerak lagi badan dia. Lepas tu dia tui naik di atas gitu. Tak boleh macam tu. Sembahyang tak sah. Kerana apa sembahyang tak sah? Sebab dia tunjuk gitu. Kita tunjuk ni lah. Saya bangun tunjuk sini. Untuk tuan-tuan tengok. Tapi geng live tak boleh tengok dah lah. Sebab saya nak bangun tunjuk tuan-tuan kan. Ataupun masa sami Allah liman hamidah. Bila kita rukuk, dia jadi sini. Jadi spring. Jadi sini. Digerak. Gerak. Lepas tu dia tui ni atas terus. Tak boleh gitu. Sama juga bila tuan-tuan bangun untuk apa? I'tidal, sami Allahu liman hamidah. Tangan ni dia tak boleh kekal goyang. Dia mesti stopkan dia. Dulu saya mengaji kat sini dengan siapa? Allahyarham Tok Guru Arwah Ustaz Bakak. Dia ajak apa? Tips lah. Tips tangannya yang bergerak. Ni bawa belakang ni. Ni jari ni. Sami Allah liman hamidah. Rap. Macam satu sendai dia kat belakang tu. Cadangan dia lah. Tak mesti begitu. Kalau tuan-tuan tak sini tak bergerak pun boleh juga. Janji kita tak ada unsur bergerak-gerak ketika sembahyang. Dan sami Allah liman hamidah. Banyak sangat saya tengok tangan. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Turun gitu. Sembahyang tuan-tuan termasuk dengan pesanan Nabi SAW apa dia? Supaya sembahyang tu jangan bergerak-gerak dalam sembahyang. Jadi sembahyang ni kena tenang. Kanak-kanak tak apa. Bukan tak apa, maksudnya dia kelang kabut sembahyang. Tapi saya sedih sangat kadang-kadang kita yang dah dewasa ni. Dewasa tu tak apa. Yang selalu main kuliah. Selalu main ceramah, selalu main kuliah, familiar sangat dah. Kita sedih tengok dia sembahyang sunat. Ya Allah, 25 tahun main kuliah. Tapi kualiti sembahyang macam ni, memang tak kena lah tuan-tuan. Dengan orang macam tu, kita bolehlah cakap, bukan kasar, cakap betul dengan dia. Kanak-kanak kita ajak dia pelan-pelan. Biasa budak-budak baru kita nak belajar tu. Tapi kita kena ajak, tak biar dia. Maka Nabi SAW kata apa? Idza qumta ila salat fakabir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kamu rukuk sehingga kamu tamak-ninah dalam rukuk tu bertenang. Senang tuan-tuan, kita nak faham bahasa mudahnya pause. Tuan-tuan pause. Pause tu macam mana? Pause, berhenti sat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sat ni macam mana? Sampai mana sat? Kalau kita mengaji kitab-kitab Jawi, dia sebut lebih kurang 2 saat. 2 saat. Paling kurang. Ataupun kadar sebut subhanallah. Tuan-tuan rukuk, subhanallah. Kita sebut subhanallah tu berapa saat?
Kita kata 1.2 saat. 2 saat lah. 1 saat lebih sikit. Kita bundar pada saat yang hampir jadi 2 saat. Cantik. Tuan-tuan baca tu, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la tu hukum dia sunat. Tapi tuan-tuan stay berada dalam keadaan yang stay di situ, tamak-ninah tu hukum dia wajib. Jadi panjang macam mana? Sekadar sebut Subhanallah. Jadi tuan-tuan rukuk. Allahu Akbar. Subhanallah. Sami Allah liman hamidah. Bukan zikir Subhanallah je. Kadar. Masa tu paling kurang banyak tu. Kalau tuan-tuan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka semayang kita tak sah. Sama macam ustaz, saya tengok depa video klip dekat negara jiran tu yang depa semayang laju macam tu tu nama dia exercise. Tu ke semayang tu. Tarawih 20 rakaat 15 minit habis. Muntah habis cendol yang minum tadi tu. Tak boleh semayang laju tu. Dia tak ada ciri-ciri semayang, tak kena tu. Jadi semayang ni kita seolah-olah kita sedang berbicara dengan Allah Taala. Allah jawab tu. Bila kita baca Alhamdulillah ala Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, Allah akan berbalas balik dengan setiap persoalan dan doa daripada hamba dia ketika semayang tu. Maknanya kita beribadah, berbicara di hadapan Allah Subhanahu Taala. Sebab tu makruh kita ludah ke arah kiblat. Jangan jalan depan orang semayang sebab dia sedang munajat dengan Allah. Jangan lalu depan orang semayang kecuali ada sutra, ada penghalang yang ada depan dia. Banyak benda yang Islam ajak supaya jangan sampai boleh ganggu ibadah kita, terutama tamak ninah tu. Baca kita bagi elok-elok tamak ninah kita tu. Kemudian thumma rfa' hatta ta'dila qa'iman. Kemudian kamu bangun i'tidal sehingga kamu ta'dila qa'iman, berdiri bagi elok, bagi betul. Berdiri bagi elok, bagi betul. Saya nak bagi tahu juga tuan-tuan, ramai di kalangan kita yang cepat sangat nak semayang, terutama kalau semayang seorang diri, Fatihah dia lari tang mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia tak habis, dia rukuk sebab nak cepat. Tuan-tuan, Fatihah ni mesti dibaca ketika berdiri. Kalau hang condong macam ni, dikira berdiri lagi lah. Tapi kalau hang damai macam ni, dia tak kira berdiri. Maka hang punya waladdallin tu, dad, alif, lam, ya, nun. Dallin tu, dia masih Fatihah. Makanya Fatihah hang mesti baca dalam keadaan berdiri. Tak boleh ambil mana-mana bahagian hujung Fatihah sekali walaupun nun, tapi dalam keadaan hang dah rukuk. Waladdallin. Tak boleh. Sebab apa? Nun hang di bawah. Hang mesti berdiri semua selesai. Amin. Amin tak apa. Dia doa. Katalah hang amin tengah duduk turun, Fatihah hang masih sah. Sebab Fatihah dia sampai waladdallin dia. Baiknya baca bagi habis. Tamak ninah dulu, baru turun. Tamak ninah baru turun. Dia ada 4 tempat, tuan-tuan. Tamak ninah dalam semayang selain daripada rukuk ni ada 4 tempat. Bila lagi ke 4 tempat tu? Ketika awal takbir. Yang ni tuan-tuan boleh tengok dalam fiqh Islami wa Adilatu karangan Allahyarham Syekh Wahbah Zuhaili. Saya rasa jilid yang pertama ke jilid kedua lah, bab solat tu. Jilid pertama bab taharah, jilid kedua. 4 tempat untuk apa? Untuk tu bukan tamak nina, tu orang panggil saktah. Saktah tu berhenti sebentar. Tak apalah, lebih kurang saya cakap dengan tuan-tuan sebab topik dia lebih kurang. Tang mana 4 tempat tu? Lepas takbir, Allahu Akbar, berhenti sat. Sama ada hang baca iftitah atau hang tak baca iftitah, berhenti sat. Sunat dia. Kemudian selepas habis Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berhenti sat. Saktah kedua. Saktah ketiga bila? Sebelum baca surah. Amin. Berhenti sat.
Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Sunatnya berhenti bila? Kata Syekh Fahmi, almarhum Syekh Fahmi Zamzam sebut, Tok Imam yang nak baca surah tu paling kurang dia tunggu Fatihah habis, paling afdal lah. Paling kurang 3 nafas. Kata Allah yarham Syekh Fahmi Zamzam. Contohlah bukan nafas bunyi gitu. 3 kali. Lebih kurang dalam 20 saat. Sekurang-kurang makmum dah mula baca sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, hang mula baca surah. Kemudian yang terakhir adalah selepas surah, sebelum kita turun rukuk. Saya cerita kat tuan-tuan, lepas takbir, lepas waladdallin, sebelum amin, sebelum surah, lepas surah, sunat kita berhenti sebentar. Maka hilang pahala sunat kita bila kita terus macam ni. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Hilang sunat. Tuan-tuan boleh jumpa benda ni bila? Sembahyang tarawih. Disebabkan mengejar, tak tahu mengejar balik awal ke, mengejar apa saya tak tahu, tapi saya ingin menyebabkan hilang kualiti sembahyang kita. Berhenti sebentar tu tak ada. Walaupun hang tak baca Fatihah iftitah, ada jemaah nak baca iftitah tu, tapi dia lajukan dia. Nombor 2, yang hilang pahala sunat, hilang saktah tadi apa dia? Bila habis waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Dia terus gitu. Jadi orang pun jadi macam tak tahu, tak dan. Berhenti sat. Sebab apa? Sebab man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa Fatihah amin dia sama dengan amin malaikat, maka Allah ampunkan dosa dia. Ustaz, kami mana dengar amin malaikat, kami tak tahu. Ya, kata ulama, amin malaikat sama dengan amin Tok Imam. Jadi imam berhenti sebentar supaya semua bersedia untuk sama-sama kita amin, supaya dapat pahala keampunan dosa, keistimewaan besar yang hanya ada dalam sembahyang jemaah. Orang lain tak akan dapat. Maka bagilah peluang juga makmum dia. Tu imam yang bijaksana. Waladdallin, amin, waladdallin, amin. Imam sebut dulu. Jadi kita belakang, sebut belakang. Jadi waladdallin habis dah, berhentilah sat, bagi jemaah baca belakang, baca surah semua elok-elok. Tapi tuan-tuan akan jumpa orang tak berhenti ni bila? Kadang-kadang tarawih. Waladdallin. Lepas tu amin semua kan? Terus dia baca Bismillahirrahmanirrahim, terus dia baca gitu ya. Sebab tak tahu mengejar apa balik awal. Padahal yang tunggu saat pun bukan nak balik lambat, pukul 3 pagi. Halah, lambatlah 3 minit. Berhenti saat. Waladdallin, amin, habida nak baca surah, berhenti saat. Waladdallin, amin. Berhenti saat. Pergi semua baca sikit surah. Lepas tu baru start baca surah. Supaya orang yang belakang tu boleh. Tu nama dia saktah dalam sembahyang. Saktah ni sunat. Kalau tuan-tuan terus baca-baca gitu pun sembahyang tuan-tuan tak batal, sembahyang sah. Cuma banyak keguguran pahala, rugi besar sembahyang gitu. Adapun tamak ninah yang kita bincang dalam hadis musii'us salah ini, hadis orang yang salah sembahyang dia tu ada kekurangan tu sehingga sembahyang dia tak sah tu, Nabi SAW sembahyang dia balik tu, hukum dia wajib. Apa dia nama dia wajib? Tamak ninah tu hukum dia wajib. Mesti. Berhenti tu mesti. Berhenti tu mesti. Berhenti tu mesti. Sambung. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kamu sujud sampai kamu rasa tenang dalam sujud tu. Sujud tu bagi tenang. Maksud dia apa? Tujuh anggota tu bagi lekap elok dekat lantai, dekat kapet, dekat sejadah tu. Duduk sat, baru angkat. Jangan cepat sangat. Apa dia 7? Dahinya, 2 tangannya, 1, 2, 3, lututnya, 4, 5, jemarinya 6 dan 7, 2 kaki tu tekan. Paling kurang 1 jari, ibu jari tu mesti tekan. Jangan cacak saja gitu.
Jangan kemekkan kaki kita. Jangan cacak saja gitu, letak macam awang-awang gitu. Tekan, bagi dia kemek gitu sikit tu. Bagi dia kemek. Kerana yang kena-kena di bawah tu apa dia? Rukun dia apa dia? Dia punya perut tapak jari. Tapak jari kaki. Perut. Bukan hujung kuku. Tak, di sini. 7 tu kena-kena. Hidung sunat. Hang tak letak pun sah lagi. Bagusnya letaklah. Dapat pahala sunat. Tapi yang wajibnya ni 7 tu kena letak di bawah. Dan tuan-tuan bila sujud tak boleh sujud terawang-awang. Dalam muniatus solih, kalau kita sujud ada kapah, contoh ni kapah tak? Kapah tu mesti kapah tu dia mesti mendap di tu. Nampak tak? Gang live ni. Dia mesti mendap. Tak boleh ni kapal, tuan-tuan sujud macam ni. Di lantai, sujud maksudnya kita tekan badan kita tu, kepala tak turun bawah betul. Melainkan hang migrain, sakit kepala, ada benda apa kau tak boleh letak jadi macam nak herok dah kepala pening, itu lain bincang. Orang sakit dia hukum dia lain. Hang sihat elok, kepala mesti letak di bawah. Tu bab sujud lah. Nanti kita main cerita bab sujud. Cuma masa sujud nama dia tama'ninah. Mesti sujud. Tak boleh sujud macam patuk. Ayam patuk. Tuan-tuan pernah dengar hadis Nabi SAW kata apa? Pencuri yang paling buruk adalah pencuri yang curi dalam sembahyang. Sahabat kata, wahai Rasulullah SAW, boleh ke orang curi dalam sembahyang? Curi ikut mana? Nabi kata apa? Apabila sujudnya dan rukuknya tidak dilaksanakan dengan sempurna. Ada orang sembahyang 50, 60 tahun, satu sembahyang dia pun disqualified. Bila dia sampai ke akhirat, dia pun tunggu malaikat tengok-tengok buku, tak sembahyang pun. Hai, jangan berlawak gitu. Mana mai tak sembahyang? Sembahyang. Tengok kosong tak tulis apa bab sembahyang. Hai, saya sembahyang. Sembahyang kok mana mai tengok video? Papar balik. Oh, rukuk tak betul, sujud. Ya, tuan-tuan lah. Nak balik-balik pun tak boleh dah. Sembahyang kira tak kira macam tu. Itulah bagusnya main mengaji. Daripada tak reti, jadi reti. Daripada gelap, balik cahaya. Daripada tak pandai, balik lagi jadi pandai. Jangan kita seorang yang pandai. Anak isteri kita pandai tak? Panggil anak kita ambil sini. Awak abah? Ambil sini. Hang sembahyang Ustaz macam mana? Rukuk. Tunjuk Ustaz kat abah. Kalau rukuk macam mana? Kalau sujud macam mana? Kalau macam ni macam mana? Tangan macam mana? Okay, baca. Once a while. Sekali-sekala. Panggil isteri tu. Duduk sini. Baca Ustaz Fatihah. Abang nak dengar. Abang ni apa ni? Suruh baca Fatihah lah apa. Baca lah nak dengar. Tak mau lah. Segan lah apa. Ada benda ya. Mesti baca Fatihah. Kita mesti tanggungjawab dengan Fatihah dia. Baby lah Ustaz. Dia tahu lah. Besar lah apa semua. Tak boleh buat begitu. Ada suami, dia pun tak tahu bab ukur akan haid semua. Isteri dia tunjuk. Dia kata, aku tak tahu darah apa main pasal. Dia kata begitu. Ini suami SpongeBob nama dia. Baik. Kita habiskan hadis tu. Summa fa'azalika fi salatika kulliha. Kemudian buatlah demikian itu dalam semua semayang-semayang hang. Jadi kita perbetul semayang kita balik insya-Allah. Baik, itu saja. Baik pada Allah yang kurang sempurna atas kelaman saya sendiri. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.